Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Okey, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Inovasi Malaysia kerana sudi menerima jemputan kami lah untuk menyampaikan sedikit maklumat berkaitan dengan wakaf. Macam yang saya maklumkan tadi, sebenarnya Yayasan Wakaf ni telah ditubuhkan lama dah pada tahun 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 Akta 2008. Saya tak pasti mungkin sama juga kot dengan Yayasan Inovasi di bawah Bahyu. Okey. So pada pagi ni secara ringkaslah saya akan ceritakan mengenai apa itu wakaf. Okay, pengenalan mengenai wakaf, apa itu pensyariatan wakaf, perundangan wakaf di Malaysia, mengenai Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri dan juga bagaimana caranya untuk berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Okey. Yang pertama saya teruskan kepada untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pengenalan mengenai wakaf. Apa itu wakaf? Kalau wakaf ni biasanya kita dengar bila sebut wakaf, kita terbayang pondok yang dekat R&R, ataupun bila wakaf saja kita terbayang kubur, ataupun wakaf saja kita terbayang madrasah ataupun sekolah tahfiz. Okey, sebenarnya adakah benda-benda itu merupakan satu wakaf? Okey, daripada segi bahasa, wakaf ni bermaksud berhenti, menahan, menghalang. Okey, daripada segi istilah dia, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah. Dalam konteks ini, apabila kita telah mewakafkan harta kita, contohnya saya wakafkan tanah saya kepada Majlis Agama Islam Negeri, bila saya wakaf saja dan wakaf itu telah diterima, maka terputuslah saya punya pemilikan terhadap tanah saya tersebut. Tanah saya ni saya tak boleh nak jual lagi, tak boleh nak wariskan kepada ahli waris, ataupun nak hibahkan kepada siapa-siapa di samping nak mewasiatkan kepada siapa-siapa. Okey, bila kita dah wakaf, terputus dengan niat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan wakaf ini juga merupakan salah satu kebajikan lah untuk untuk bantu kita di akhirat kelak. Okey, siapa yang boleh berwakaf dan macam mana apa harta-harta yang boleh diwakafkan? Okey, untuk melaksanakan suatu wakaf, kita perlulah merujuk kepada ataupun patuh kepada rukun-rukun wakaf. Rukun wakaf ada 4, iaitu pewakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan juga pernyataan wakaf. Okey, untuk pewakaf, siapa pula yang boleh berwakaf ni? Siapa pewakaf itu sendiri? Okey, pewakaf ni mestilah memiliki harta secara penuh yang ingin diwakafkan. So, saya tak boleh nak wakafkan harta milik orang lain. Dia mesti betul atas nama saya, atas nama Haidatul Azhar binti Husin. Okey, betul nama saya, kita boleh wakafkan. Okey, kedua mestilah berakal. Ketiga balik dan keempat tidak dipaksa. Orang gila tidak boleh berwakaf dan saya tak boleh nak paksa tuan untuk wakafkan harta. Mesti hak milik kita sepenuhnya. Okey, kedua, harta yang diwakafkan. Bagaimana pula harta yang kita boleh wakafkan? Yang pertama, boleh diambil manfaatnya. Contoh rumah, kita wakafkan rumah, boleh ambil manfaatnya. Apa manfaatnya? Boleh disewakan. Kalau kita ada tanah wakaf, apa manfaat pada tanah wakaf tersebut? Kita boleh usahakan. Okey, mempunyai nilai harga, milik sempurna pewakaf dan diwakafkan untuk tujuan baik dan tidak menyalahi syarak. Bagi tujuan ni, diwakafkan untuk tujuan baik. Maknanya bila kita wakafkan, tak bolehlah kita cakap dengan Majlis Agama Islam Negeri ataupun pemegang amanah tunggal, kita nak buat pub, buat disko ataupun kedai arak. Yang itu tidak boleh. Memang betul untuk tujuan yang baik sahaja dan tidak menyalahi syarak. Okey, yang ketiga,
siapa penerima wakaf. Kita dah wakafkan harta kita kepada siapa pula yang boleh menerima manfaat wakaf tersebut. Setelah orang Islam merdeka dan kafir zimmi, dan penerima wakaf mampu menjadikan manfaat wakaf sebagai hal takarub, iaitu mendekatkan diri dengan Allah yang ditujukan untuk kepentingan Islam. Okay, di Malaysia tak ada masalah, semua golongan ataupun semua bangsa di Malaysia boleh menerima manfaat wakaf. Okay, yang terakhir, pernyataan wakaf. Pernyataan wakaf ni boleh secara lisan ataupun tulisan bersama lafaz ataupun isyarat, dan melalui lafaz soreh ataupun kinayah. Lafaz soreh ni jelas, saya wakafkan harta saya. Ada ayat wakaf tu. Kalau kinayah ni, saya bagi tanah saya tu untuk tujuan anak yatim. So iaitu kinayah. Okay, cukup keempat-empat rukun ini dan juga cukup syarat-syarat yang dinyatakan, barulah kita ni boleh mewakafkan harta kita, boleh melaksanakan wakaf. Okey, jenis-jenis wakaf. Wakaf ni ada dua. Satu, wakaf ahli atau zuri, ini wakaf keluarga, dan juga wakaf khairi. Wakaf ahli ataupun zuri ni wakaf yang memberi manfaat kepada keturunan mauquf alaih, iaitu penerima wakaf, seperti anak, cucu dan seterusnya. Okey, saya bagi contoh. Sebenarnya kalau di Kelantan, di Terengganu, banyak lagi wakaf yang berkonsep wakaf ahli, wakaf zuri, di mana harta yang diwakafkan tersebut, dia manfaat yang timbul daripada harta tersebut mestilah diagihkan ataupun dimanfaatkan oleh keturunan mereka sahaja. Ini memang ada lagi, cuma sekarang dah tak banyaklah wakaf zuri ni. Okey, yang keduanya wakaf khairi, wakaf kebajikan yang diperuntukkan bagi tujuan kebajikan semata-mata. Okey, wakaf khairi terbagi pada dua. Okey, wakaf am dan juga wakaf khas. Wakaf am, kita wakafkan harta kita bagi pada Majlis Agama Islam Negeri ataupun kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Okey, Yayasan Wakaf Malaysia, ini ada sejumlah wang untuk saya wakafkan. Okey, sampai situ sahaja. Jadi wang tersebut macam mana diuruskan, Yayasan Wakaf akan gunakan untuk apa-apa sahaja bentuk pembangunan. Okey, berbanding dengan wakaf khas. Wakaf khas adalah wakaf yang kita tentukan penggunaan dia. Contohnya, Yayasan Wakaf Malaysia, saya bagi sejumlah wang ni, contohlah saya bagi 10,000 ni khas untuk tujuan wakaf air. Okey, jadi 10,000 tu kami sebagai pengurus wakaf akan gunakan mengikut hujah ataupun penyataan yang wakaf oleh individu tersebut. Maksudnya 10,000 tersebut kami akan gunakan bagi tujuan untuk wakaf air sahaja. Tidak boleh digunakan bagi tujuan lain. Okey. Okey, ini bentuk-bentuk harta yang boleh diwakafkan. Okey, yang pertama ni harta alih. Harta alih ni harta yang boleh berubah lah, boleh bergerak. Contohnya tunai, mesin ataupun kenderaan. Okey, contoh kenderaan ni, kenderaan sebenarnya kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kita pernah ada seorang pewakaf datang ke Yayasan Wakaf Malaysia, wakafkan sejumlah duit yang sangat besar, dan kita manfaatnya adalah untuk jawi Jabatan Agama Islam Wilayah. Apa yang kita buat, kita tukarkan kepada kenderaan, van, yang mana Jawi pun terkenal dengan Jawi Food Bank. Jadi digunakan bagi tujuan Jawi Food Bank. Begitu juga dengan mesin. Kita ada program wakaf PKS halal. Wakaf PKS halal, kita membantu PKS yang sedia ada untuk membeli mesin-mesin, membuat contoh mesin buat kek. Semua itu kita wakafkan. Kita bagi kepada mereka untuk mereka gunakan. Okey, keduanya harta tidak alih. Harta tidak alih ni kita tanah, boleh jadi bangunan, rumah. Itu contoh harta tidak alih, harta yang boleh diwakafkan. Okay, sedikit saya nak kongsi dengan semua mengenai wakaf pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman sahabat, zaman Uthmaniyah dan juga zaman Abbasiyah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, apa yang kita ada pada waktu itu adalah wakaf Masjid Quba. Masjid Quba yang kita selalu pergi kalau ketika mengerjakan haji ataupun umrah, merupakan salah satu wakaf pada zaman Nabi, di mana Masjid Quba ini terletak 400 km daripada Mekah dan telah pun dibina sebelum baginda Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah sewaktu penghijrahan beramai-ramai. Okey, yang keduanya Masjid Nabawi. Sama juga Masjid Nabawi yang kita nampak sewaktu melaksanakan haji ataupun umrah itu merupakan salah satu harta wakaf. Iaitu terletak di kota Madinah, dibangunkan di atas tanah anak yatim dari Bani An-Najjar yang dibeli oleh baginda Rasulullah SAW. Seterusnya kita ada ladang Khaybar dan juga pada zaman sahabat kita ada Telaga Raumah. Ini saya akan ulas sebentar nanti.
Okay, pada zaman Uthmaniyah kita ada Imarat Dapur Wakaf. Imarat Dapur Wakaf ni dia ada satu bangunan ataupun satu premis yang mana masyarakat ataupun orang yang kurang berkemampuan ambil saja makanan di dalam Imarat Wakaf ni. Alhamdulillah yang ini memang ada lagi sehingga sekarang. Dan memberi manfaat kepada ramai masyarakat. Kalau dulu hanya tertumpu kepada makanan semata-mata, sekarang ni Imarat ni telah juga memberi keperluan asas. Contohnya selimut, pampers, susu. Situ dah banyaklah barang-barangan yang boleh diambil oleh masyarakat. Dan juga Wakaf Bayazid Turki. Wakaf Bayazid Turki ni dia merupakan satu kompleks kesihatan yang kini menyediakan kemudahan hospital secara percuma. Kini di zaman Uthmaniyah dan ada lagi sehingga sekarang kedua-dua ni. Ke zaman Abbasiyah yang ni yang paling orang kata terulung, paling glamour lah. Wakaf yang paling terkenal adalah Universiti Al-Azhar. Okay. Penubuhan Al-Azhar Al-Sharif sebagai institusi pendidikan wakaf adalah pada kurun ke-9 yang mana telah menawarkan pengajian bermula peringkat rendah hingga ke universiti dan juga menggunakan dana wakaf bagi membiayai kos pengajian, kos kaki tangan, gaji kaki tangan pensyarah dan juga kos operasi. Untuk makluman semua, Al-Azhar kini memiliki 8,000 sekolah rendah dan juga menengah dengan kapasiti 700,000 pelajar dan 62 fakulti dengan kapasiti 400 pelajar. Mana-mana kita biasa dengar kalau pergi ke Al-Azhar, belanja yuran dia sangat murah. So kita pun tengok ramai kawan-kawan kita ataupun rakyat di Malaysia pun ramai sambung belajar di Al-Azhar tersebut. Okey, yang ini sebelum wakaf lah, wakaf dahulu dan sekarang. Sebelum wujudnya wakaf berbentuk ekonomi di Malaysia, kita dah banyak dah sebenarnya wakaf. Macam contoh Masjid Kapitan Kling di Penang, Pondok Pak Chuhim, Masjid Kampung Laut, Pondok Tuan Husin di Kedah. Cuma sebelum ni kebanyakan mereka hanya tertumpu kepada sekolah, pondok, tanah kubur. Boleh, iaitu memang tak ada masalah pun untuk wakaf bagi projek-projek yang dinyatakan. Tapi apa yang kita nak wakaf ni dia suatu produk ataupun satu instrumen untuk pembangunan ekonomi Islam. Di mana bila kita bermula pada RMK 8, kerajaan mula memberi penekanan terhadap wakaf dan kita telah memulakan projek-projek berbentuk ekonomi di atas tanah wakaf. Contohnya kita ada Menara Imarah Mawid, iaitu sekarang ni adalah Menara Bank Islam. Kita ada Wakaf Siti Aisyah di Pulau Pinang dan juga kita ada 4 buah hotel yang dibangunkan atas tanah wakaf, iaitu di Melaka, di Perak, di Terengganu dan juga di Negeri Sembilan. So bila kerajaan memberi penekanan terhadap wakaf, kita dah tengok sehingga sekarang terlalu banyak projek-projek wakaf yang berbentuk ekonomi dibangunkan. Okay. Sedikit perkongsian mengenai pensyariatan wakaf. Kenapa kita perlu berwakaf? Okey, janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud bandingan orang yang memanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seperti sebiji benih yang tumbuh dan menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ni kita sentuh satu ibaratlah perbandingan. Satu benih menerbitkan 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji. Dari ayat ini kita boleh ringkaskan RM1 yang kita dapat, insya-Allah pahala dia seperti RM700 yang kita sedekahkan ataupun kita wakafkan. Okay, begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW yang bermaksud apabila mati anak Adam akan terhentilah amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah yang mana harta yang diwakafkan, ilmu yang dimanfaatkannya dan anak soleh yang mendoakannya. Okay, daripada aspek hadis ini, orang selalu kita sendiri dah selalu confuse ataupun keliru apa beza sedekah dengan apa beza wakaf. Okay, kita kena ingat wakaf sekali kita dah wakafkan, kita tak boleh tarik balik, kita tak boleh mewariskan, kita tak boleh jual beli. Tetapi berbeza dengan sedekah, hari ini saya sedekahkan harta saya kepada tuan, tuan boleh untuk jual harta tersebut.
Pemilikan tu pemilikan penuh tuan bila kita dah terima harta sedekah. Itu bezanya. Sebab itu wakaf ni sedekah jariah yang berpanjangan. Sebab bila kita wakaf, hilang pemilikan kita dan pengurus harta wakaf tersebut akan uruskan wakaf tersebut mengikut apa yang dikehendaki. Okey. Sedikit saya nak kongsi berkaitan dengan tanah di Khaybar oleh Saidina Umar. Ini hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu dia datang kepada Nabi untuk minta pandangan tentang tanah itu. Maka Umar berkata kepada Nabi SAW yang bermaksud, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat sebidang tanah di Khaybar, di mana aku tidak pernah mendapat harta yang lebih berharga bagiku selain daripada tanah tersebut. Dan dalam masa sama, aku juga bercita-cita untuk menampingkan diri kepada Allah. Jadinya, apa yang Rasulullah hendak perintahkan kepadaku dengannya. Maka sabda Rasulullah SAW kepada Umar, jika kamu hendak, tahanlah ataupun bekukanlah tanah tersebut dan sedekahkan manfaatnya. Maka Umar pun sedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah yang diwakafkan itu tidak boleh dijual beli, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Tanah itu diwakafkan ke atas wakil miskin, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibni sabil dan tetamu. Okey, dalam konteks ni kita tengok bila dia dah wakafkan, manfaat tanah yang diwakafkan tu manfaatnya digunakan kepada fakir miskin kaum kerabat. Inilah penerima-penerima manfaat sebagaimana yang Saidina Umar kehendaki. Keduanya berkaitan dengan Telaga Raumah. Okey. Telah meninggal dunia namun pahalanya masih terus mengalir tanpa putus. Akaun banknya masih ada di Arab Saudi, malah bil elektrik juga atas nama beliau. Beliau memiliki hotel berhampiran Masjid Nabawi yang masih beroperasi sehingga kini. Apa rahsianya? Okey, ini kisah Saidina Uthman di mana pada waktu penghijrahan beramai-ramai ke kota Madinah, harga air itu menjadi terlalu mahal sebab permintaan yang sangat tinggi. Pada ketika itu, perigi yang menyalurkan air bersih buat penduduk Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi yang pada waktu itu dia jual harga air kepada umat Islam yang dengan harga yang sangat mahal. Jadinya prihatin atas keadaan umatnya, Rasulullah SAW kemudiannya bersabda yang bermaksud, sesiapa sahaja di antara kamu yang membeli Telaga Raumah lalu mendermakannya untuk umat muslimin, maka akan mendapat syurga Allah. Kita kenal, kita tahu Saidina Uthman ni antara sahabat Nabi yang kaya, yang memiliki harta yang banyak. Jadinya Saidina Uthman bin Affan telah tampil dengan membeli telaga tersebut dengan harga yang tinggi dan mewakafkannya atas seruan Rasulullah SAW. Kalau sehingga kini tuan-tuan dan puan-puan pergi ke kota Madinah, boleh cari Telaga Raumah. Memang wujud lagi Telaga Raumah tu yang mana di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon kurma yang segar, dan disebabkan harta yang diwakafkan telaga tu telah menerbitkan banyak pokok-pokok kurma, hasil dia kurma tersebut telah dijual dan hasilnya masuk ke dalam akaun bank Saidina Uthman yang masih ada sehingga kini. Kalau pergi ke mana-mana di Madinah ataupun di Mekah, kita akan nampak memang ada satu setiap pembangunan tu sumber pembiayaannya adalah daripada akaun Saidina Uthman. Sampai hari ini akaun itu masih lagi ada berlaku transaksi walaupun Saidina Uthman telah pun tiada. Okey. Ketiga, berkenaan perundangan wakaf di Malaysia. Saya nak share dengan semua, wakaf ni di bawah bidang kuasa mana? Okey, berdasarkan Perlembagaan Malaysia Jadual 9, Senarai Negeri Senarai 2, apa sahaja yang melibatkan hukum ataupun melibatkan agama adalah di bawah bidang kuasa negeri. Okey, di mana Sultan adalah bertanggungjawab kepada urusan-urusan berkaitan dengan agama Islam, termasuklah wakaf. Okey. Kita di wilayah, kami di wilayah Persekutuan
pemegang amanah tunggal harta wakaf di wilayah Persekutuan adalah Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan. Sama juga kalau harta tersebut berada di Johor, di bawah tanggungjawab ataupun di bawah pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri Johor. Okey, nanti saya akan ceritakan kalau semua sekali harta-harta ini didaftarkan di bawah Majlis Agama Islam Negeri, jadi apa perlu wujudnya yayasan wakaf dalam konteks pengurusan harta wakaf di Malaysia. Okey, ni saya tunjuklah mana kami di peringkat federal yang bawah tangan ni, di peringkat federal ada Yayasan Wakaf Malaysia dan juga Jabatan Wakaf Zakat dan Haji. Bezanya Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, Jauhar adalah pembuat dasar, policy maker kepada pembangunan wakaf di Malaysia. Manakala Yayasan Wakaf kami execute. Apa saja dasar yang dibuat oleh Jauhar kami laksanakan. Kami laksanakan pula dengan kerjasama semua Majlis Agama Islam Negeri. Okey. Wakaf tunai. Semasa awal diperkenalkan wakaf berbentuk tunai ni sebenarnya banyak perdebatan. Boleh ataupun tidak boleh. Sebab ada contohnya mazhab Syafi'i. Setiap harta yang diwakafkan mesti terus kekal. Dia mesti harta yang kekal. Dia bukannya harta yang tak kekal. Jadinya perkara ini telah pun dibincangkan dalam Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77, di mana berwakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan di dalam Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu risau sama ada wakaf tersebut sah ataupun tidak, kerana perkara ini telah pun dibincangkan dengan mendalam lah oleh pihak Jawatankuasa Fatwa. Okey, seterusnya mengenai Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, Yayasan Wakaf Malaysia ditubuhkan melalui inisiatif Jauhar, Jabatan Wakaf Zakat dan Haji pada 23 Julai 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah Pemerbadanan 1952 Akta 258, dan kami didaftarkan di bahagian Hal Ehwal Undang-Undang JPM. Fungsi utama Yayasan Wakaf Malaysia adalah untuk membantu Majlis Agama Islam Negeri atau MAIN dalam membangunkan harta wakaf sedia ada, mewujudkan wakaf baru dan membangunkan ekonomi ummah melalui instrumen wakaf, menjadi pusat rujukan utama mengenai wakaf bagi pihak dalam dan luar negara, dan juga menjadi penghubung dengan pihak wakaf luar negara dan pihak-pihak yang ingin melaksanakan wakaf di Malaysia. Okey, apakah tujuan penubuhan kami? Okey, yang sebagaimana termaktub di dalam Surat Ikatan Amanah Yayasan Wakaf Malaysia, penubuhan Yayasan Wakaf adalah untuk mencapai 5 matlamat tersebut. Yang pertama, mengumpul dana wakaf, membangun dan memajukan harta wakaf, melaksanakan program pelaburan, melaksanakan program kebajikan dan sosial, juga yang terakhir, melaksanakan program promosi dan juga penerbitan. Okey, dari segi tadbir urus. Okey, Yayasan Wakaf Malaysia ada lembaga pemegang amanah yang terdiri pada wakil semua Majlis Agama Islam Negeri dan dipengerusikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ini tetaplah, walaupun berlaku pertukaran banyak kali pun, menteri ataupun pengerusi kami tetap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Naib pengerusi adalah Ketua Pengarah Jauhar, dan selain daripada dianggotai oleh semua Majlis Agama Islam Negeri, kita ada juga beberapa orang ahli akademik dan juga pakar syariah. Okey, lembaga pemegang amanah dinasihati oleh 4 jawatankuasa kerja, iaitu Jawatankuasa Penasihat Syariah, untuk menentukan apa saja program yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia ataupun agihan dana wakaf, penerimaan dana wakaf tu melalui platform yang betul, yang patuh syarak. Dan juga kita ada Jawatankuasa Pelaburan dan Kewangan, Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa Audit. Kami di Yayasan Wakaf Malaysia memiliki 2 anak syarikat, iaitu Perbadanan Wakaf Nation Berhad yang menguruskan hotel wakaf, dia dibangun di bawah rancangan Malaysia ke-9, dan juga YWM Holdings Berhad yang kini menguruskan wakaf pertanian. Sekarang wakaf pertanian kami ada di Presin 20 Putrajaya. Okey, ini adalah produk-produk ataupun kategori produk wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia. Kita ada 4, iaitu wakaf tunai. Wakaf tunai ni kita pecahkan kepada 5. Kita ada wakaf tunai am. Macam saya maklumkan tadi, am ni tak ada, kita boleh guna untuk apa-apa saja pembangunan.
Okey, ada juga wakaf yang bersasar, wakaf khas. Tiada had nilai. Contoh wakaf khas yang ada di Yayasan Wakaf Malaysia adalah wakaf air, wakaf armalah, wakaf Masjid Hijau. Dan kita juga ada wakaf berbentuk sijil, wakaf tunai sijil, di mana limit setiap satu unit sijil bersamaan RM10, iaitu untuk wakaf tunai sijil wakaf tunai kesihatan, pendidikan dan ekonomi. Seterusnya kita ada bangunan. Bangunan ni sijil wakaf bangunan dengan nilai RM20, RM25 setiap satu unit sijil. Untuk yang bangunan ni dia unik sikit kerana Yayasan Wakaf beli dulu bangunan tersebut bukan menggunakan duit wakaf, dan cara macam mana kita nak jadikan bangunan tersebut harta wakaf, kita tebus kembali. Kita tebus bangunan tersebut melalui penjualan sijil wakaf. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan berwakaf bagi tujuan sijil wakaf bangunan ni, tuan-tuan dan puan-puan akan bayar RM25 kepada Yayasan Wakaf Malaysia. RM25 yang tuan-tuan bayar tu adalah bermaksud tuan-tuan dan puan-puan membeli dulu satu lot bangunan tersebut daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Setelah unit tersebut menjadi milik tuan-tuan dan puan-puan yang RM25 tadi, tuan-tuan dan puan-puan wakafkan lot tersebut kepada Yayasan Wakaf Malaysia. Ini beza dia lah. Kita beli dulu bukan duit wakaf, tapi kita tebus menggunakan kaedah wakaf, wakaf tunai. Okay, yang terakhir, wakaf tunai bertempoh. Yang ni wakaf yang kita buat, dia punya pewakafannya hanya untuk tempoh setahun sahaja. Contohlah bertempoh, ada tempoh setahun. Selepas tamat tempoh tersebut, kita boleh serahkan kepada siapa-siapalah yang kita kenal pasti. Yang ni kita buat dengan program iTekad CIMB Islamic Rider Entrepreneur. Sebelum ni lah, alhamdulillah kita ada hampir 40 food rider yang menerima manfaat daripada program ini. Kedua, kita ada tunai wakaf. Tunai wakaf ni kita kerjasama dengan Bank Rakyat, di mana bagi setiap ringgit yang diwakafkan individu ke platform yang disediakan oleh Bank Rakyat akan mewakafkan pada nilai yang sama kepada dana wakaf ini. Okay, seterusnya kita ada juga bekerjasama dengan beberapa unit trust. Kita ada produk wakaf link unit trust. Kita bekerjasama dengan Kenanga Investor, iaitu ada 2 produk, dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan dan dana wakaf bencana. Maybank, dana Maybank Mix Asset iWakaf, dan juga dengan permodalan BSN, dana wakaf Al-Ikhlas. Untuk unit link wakaf link unit trust ni, dia kaedah dia sama macam ASB. Contoh macam itulah, maknanya kita laburkan duit kita kepada syarikat pengurus dana ni, syarikat pengurus dana. Mereka akan uruskan dana yang dilaburkan. Bila kita dapat dividen pada hujung tahun, ikut tahun kalender mereka lah, syarikat-syarikat ni, 50% ataupun 90% akan dimasukkan kepada Yayasan Wakaf Malaysia sebagai wakaf, manakala baki dia tu akan diberi kepada para pelabur. Okey, maknanya setiap tahun kalau misalnya kita dapat dividen sebanyak RM1,000, contoh kalau dana Kenanga Wakaf Al-Ihsan, RM500 akan diwakafkan atas nama pelabur, dan juga baki RM500 akan dikembalikan kepada pelabur. Okay, yang terakhir, wakaf link takaful. Kita bersama dengan Takaful Ikhlas, Sun Life Takaful, MLF Takaful, dan juga Hong Leong MSJ Takaful Berhad, di mana mereka, syarikat-syarikat takaful ni ada menyediakan produk yang boleh disinergikan dengan wakaf, di mana bila tuan-tuan dan puan-puan membeli produk tersebut, bila berlaku kematian ataupun hilang upaya menyuluh kekal, wang khairat yang diterima, tidak melebihi 1/3 daripadanya akan diwakafkan atas nama tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya ini saya share dengan semualah. Ini bagi tahun 2022 sahaja. Kita ada wakaf tunai am. Ini jumlah-jumlah yang kita berjaya kumpul alhamdulillah pada tahun lepas. Kita kat sini kau tengok ada wakaf tunai am, dan ada wakaf bencana, wakaf halal PKS, wakaf pertanian, wakaf air, wakaf Masjid Hijau, tunai Bank Rakyat, wakaf armalah. Armalah ni bermaksud ibu tunggal. Okey, kita bantu ibu tunggal ni lah untuk menaikkan ekonomi mereka. Kita ada iTekad CIMB Islamik, sejak wakaf pendidikan, kesihatan, ekonomi, bangunan. Wakaf pintar ni, pintar kita bekerjasama dengan institusi tahfiz untuk kita bantu mereka. Dan kita juga ada wakaf makmal bahasa digital. Ini kita bekerjasama dengan wakaf Pulau Pinang untuk transform satu lori ini kepada perpustakaan bergerak. Ini pun dah selesai lah, dalam proses untuk mengubah sesuai kenderaan. Okey, ini adalah agihan pada tahun lepas. Kalau kita tengok tadi,
wakaf makmal bahasa digital bergerak ni pun alhamdulillah dah 100% kita capai, sama juga dengan ITKAD Sains Islamik. Sebab tu dah saya maklumkan tadi seramai dalam 40 lebih food rider menerima manfaat, dan juga apa dinyatakanlah wakaf armalah kita telah belanjakan sebanyak 109,000, kesihatan, wakaf tunai am dan juga wakaf pendidikan. Okey. Ini segmen yang terakhir, kategori yang terakhir. Jom berwakaf. Jadinya saya dah maklumkan, dah cerita apa itu wakaf, apa pensyariatan wakaf, bagaimana wakaf ni dia membantu pembangunan ekonomi, bagaimana pula harta yang boleh diwakafkan. So siapa yayasan wakaf ni sendiri? Beza yayasan wakaf dengan MAIN, beza yayasan wakaf dengan Jauhar. MAIN pemegang amanah tunggal harta wakaf, yayasan wakaf pula membantu Majlis Agama Islam Negeri dalam mencapai ataupun membangunkan aset-aset wakaf yang ada di negeri. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan dah maklum mengenai apa yang berkaitan dengan wakaf dan apa itu Yayasan Wakaf Malaysia, siapa kami. Jadinya saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama berwakaf di Yayasan Wakaf Malaysia, yang mana yang pertama boleh dibuat melalui potongan gaji bulanan. Kalau kita ikut perkeliling, saya rasa kita ni yayasan inovasi, sama je status dengan Yayasan Wakaf Malaysia. Okay, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat potongan gaji, boleh melalui sistem Wakaf Tunai Malaysia dan kemukakan kepada unit gaji masing-masing. Bagaimanapun tertakluk kepada kelulusan daripada unit gaji, sama ada tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat potongan gaji ataupun tidak. Tapi tak ada masalah kalau misalnya tak boleh buat potongan gaji secara bulanan. Ada beberapa pilihan lain yang kami sediakan kepada masyarakat lah, kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berwakaf. Seterusnya kita ada, kalau tak boleh buat secara potong gaji, boleh terus masuk ke dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia. Di mana dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia ni, tuan-tuan boleh buat segala jenis wakaf, sama ada secara nak buat potong gaji ataupun nak buat secara one off. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih dalam ni produk-produk apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Cuma tuan-tuan dan puan-puan perlu mendaftar terlebih dahulu sehingga YWM kemukakan maklumat untuk mengakses sistem tu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam sistem ni juga tuan-tuan boleh memilih negeri untuk disalurkan dana wakaf, boleh juga membuat pecahan wakaf. Contoh pecahan wakaf, wakaf ni boleh diniatkan kepada orang lain. Contoh kita ada RM10. RM10, RM2 untuk diri kita. RM2 lagi untuk mak kita. RM2 lagi untuk ayah kita. RM2 lagi untuk, contohnya untuk arwah ataupun nenek kita, dan baki lagi RM2 untuk pasangan. Itu semua boleh dibuat dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia. Okay, selain itu boleh juga berwakaf melalui yang ini Infak Pay. Boleh download apps dan boleh wakaf melalui program ni lah, daripada apps ni lah. So kat sini boleh pilih juga untuk tujuan wakaf apa, dan sebelum tuan-tuan dan puan-puan buat apa-apa saja transaksi, kami di Yayasan Wakaf Malaysia mohon untuk tuan-tuan dan puan-puan baca hujah wakaf. Hujah wakaf tu sebelum bersetuju untuk melaksanakan wakaf. Okey, yang ni melalui ToyPay, tuan-tuan dan puan-puan boleh teruskan di sini. Kita ada untuk ToyPay, kita boleh berwakaf untuk wakaf air, wakaf Masjid Hijau dan juga wakaf tunai wakaf Bank Rakyat. Ini kita ada 3 produk yang menggunakan platform ToyPay. Dan yang terakhir, kita juga produk-produk kita, kita mudahkan lagi masyarakat untuk berwakaf. Kita sediakan Duit Now QR untuk masyarakat berwakaf. Kalau kita tengok yang paling hujung, paling kiri. Paling kiri ni adalah Public Bank. Kedua kita ada RHB untuk wakaf air. Dan juga yang paling hujung, paling kanan ni RHB juga untuk wakaf Masjid Hijau. So, kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kita bagi banyak pilihan kepada masyarakat untuk berwakaf. Nak mudah potong gaji. Kita duduk dan diam hari ni, kita tahu-tahu hujung tahun, rupanya bila kita tengok penyata wakaf kita, oh, dah setiap bulan ada potongan wakaf. Okey. Keduanya, kalau tak ada, kalaupun tak nak nampak ada buat potong gaji ataupun tak nak buat potong gaji tu, boleh buat secara dalam sistem Wakaf Tunai Malaysia. Boleh pilih produk-produk yang Yayasan Wakaf maklumkan, yang produk-produk yang ada dalam sistem tersebut. Dan kami bagi pilihan lagi, boleh buat melalui Duit Now, Infak Pay ataupun ToyPay. Okey.
Untuk maklumat lanjut mengenai kami di Yayasan Wakaf Malaysia, boleh follow kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga akaun TikTok Yayasan Wakaf. Okey, itu saja pembentangan daripada saya. Okey, admin kami pun ada juga share dengan semua bagaimana untuk berwakaf, sama juga untuk bantuan mangsa gempa bumi di Turki dan Syria di ruangan chat. Dan saya nampak ada satu soalan di sini. Apa beza di antara sedekah, derma dan wakaf? Sekarang ni banyak iklan-iklan wakaf pembinaan masjid, surau wakaf kipas asrama, sekolah wakaf penapis air, tahfiz semua. Adakah semua itu adalah wakaf atau berbentuk sedekah, derma, sumbangan dan sahaja? Okey, saya merujuk kepada Perundangan Malaysia. Kami memang selalu terima soalan-soalan macam ni. Apa beza? Apa beza wakaf sedekah? Macam saya cakap tadi, wakaf sedekah tu bila wakaf dah terputus kita punya pemilikan terhadap harta tersebut. Bila kita sedekahkan, orang yang terima sedekah kita tu boleh jual, boleh mewariskan harta tersebut. Cuma dalam konteks Malaysia, kerana wakaf ini adalah di bawah bidang kuasa negeri, yang mana pentadbir wakaf adalah Majlis Agama Islam Negeri yang merupakan pemegang amanah tunggal wakaf di negeri-negeri. Apa yang kami selalu pesan kepada semua masyarakat, sekiranya hendak berwakaf, ada beberapa pertanyaan lah perlu kita kemukakan kepada yang meminta wakaf tersebut. Yang pertama, adakah wakaf tersebut akan disalurkan ke Majlis Agama Islam Negeri? Kenapa perlunya kita salurkan kepada Majlis Islam Negeri? Kerana kadang-kadang terdapat harta yang dibeli oleh menggunakan dana-dana sumbangan ni dituntut balik. Kita tahu dah, kita wakaf, kita clear, kita dah wakaf kepada A ni untuk Mahat Tahfiz. Contoh Mahat Tahfiz yang dinyatakan ni Mahat Tahfiz. Tetapi Mahat Tahfiz tersebut tidak pun diwakafkan, didaftarkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, di mana akhirnya berlaku pertikaian waris kepada tanah tersebut, telah menuntut kembali harta. Dan ada juga kes yang diorang menang, diorang dapat ambil kembali. Kenapa diorang dapat ambil kembali? Kerana tak ada pendaftaran khas wakaf. Okey, hari ini saya wakaf, saya bagi kepada Tok Ketua Kampung. Tok Ketua Kampung semasa hidupnya, dia tahulah itu adalah tanah wakaf. Tapi bila Tok Ketua Kampung ni dah meninggal dunia, benda tu menjadi macam diwarisi pula oleh anak-anak. Kat situ kita nak, kalau boleh, tanya pada mereka, wakaf ni mendapat kelulusan Majlis Agama Islam Negeri ataupun tidak, dan harta tersebut akan didaftarkan kepada Majlis Islam Negeri ataupun tidak. Sedangkan yang berdaftar di negeri pun, di Majlis Agama Islam Negeri pun menjadi pertikaian, apatah lagi kalau yang tidak berdaftar. Memang berlaku banyaklah, benda ni berlaku banyak di negeri-negeri. Dan kedua, kita kena tanya, wakaf ni milik negeri, wakaf ni diuruskan oleh negeri. Majlis Agama Islam Negeri adalah pemegang amanah tunggal. Adalah tak seharusnya kelulusan yang diperolehi di negeri Johor dikutip di negeri Melaka. Kerana di Melaka ada dia punya pentadbiran wakaf sendiri. Di Johor ada pentadbiran wakaf sendiri. Kat situ pun kita boleh tengok, kalau dia dapat kelulusan daripada Johor, ada tidak sewajarnya untuk dia kutip di negeri Melaka. Ini apa yang saya cakap ni berdasarkan kepada Perlembagaan Malaysia, di mana urusan agama Islam itu adalah di bawah urusan negeri. So dua benda inilah yang kita nasihatkan masyarakat. Dia tidak ada masalah untuk kita menyumbang. Menyumbang ni satu benda yang sangat-sangat dituntut, sangat-sangat baik. Dan kita pun percaya dengan memberi ni akan memberi pulangan yang besar kepada kita. Tapi kami di Yayasan Wakaf menasihatkan kepada semua masyarakat di luar untuk kita tengok juga, berhati-hati supaya duit tersebut tidak disalahgunakan. Wallahualam. Okey, Tuan, saya rasa itu saja. Kalau misalnya ada soalan, boleh bertanya terus ataupun boleh tinggalkan di meeting chat ni. Puan Azia, nanti yang sharing di chat box tu nanti, yang info berkaitan dengan wakaf ni, boleh tak nanti nak minta forwardkan ke WhatsApp saya supaya saya boleh share dengan ni lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah.
Semoga memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah mana tahu hari Jumaat, hari ini hari Jumaat, dapat sama-samalah kita mulakan hari Jumaat kita dengan bersedekah ataupun dengan berwakaf. InsyaAllah. Kalau ada mana-mana staf YIM nak bertanya, nak mohon pencerahan ke apa ke? Saya rasa semua faham ni, Puan Azia. Dah jelas ya. Dia straightforward je lah insyaAllah wakaf ni. Sekiranya ada kemusykilan, boleh terus tanya dalam media sosial kami ataupun hubungi kami teruslah di Yayasan Wakaf Malaysia. InsyaAllah kita akan bantu. Termasuk juga, macam saya cakap tadi, kami di Yayasan Wakaf Malaysia, kami cuma terima cash. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada nak wakafkan, nak tanya macam mana nak wakafkan tanah, iaitu harta ta'alif, boleh rujuk juga kepada kami dan kita akan mudah, kita akan salurkan kepada maklumat tersebut kepada Majlis Agama Islam Negeri. Alhamdulillah setakat ni apa yang kita salurkan kepada Majlis Agama Islam Negeri, diorang akan bantulah sampai harta tersebut selesai urusan pewakafan. Saya rasa itu sahaja. Saya minta maaf kalau sepanjang pembentangan tadi ada salah silap ataupun ada contoh-contoh yang tidak menyenangilah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Segala yang baik daripada Allah dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.